Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin Allahumma amin. Ila an qala faslun. Perihal amal kebajikan. Perbanyakkanlah amalan kebajikan, wahai saudaraku. Hendaklah anda memperbanyak amalan-amalan yang baik, terutama sekali pada bulan Ramadan. Kerana pahala yang sunat pada bulan ini sama dengan pahala yang fardu pada selainnya. Selain itu, pada bulan Ramadan kerap berlaku kemudahan dan kecergasan untuk membuat amalan-amalan yang baik yang jarang-jarang berlaku pada bulan-bulan yang lain. Sebab jiwa yang malas untuk membuat kebajikan itu telah terpenjara disebabkan lapar dan dahaga. Manakala syaitan-syaitan yang suka menghalang dari perbuatan yang baik itu sedang terantai dan pintu-pintu neraka sedang tertutup, padahal pintu-pintu syurga pula sedang terbuka luas. Kemudian ada pula penyuruh yang menyuruh pada setiap malam dengan perintah Allah, katanya, Ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aksir. Wahai orang yang mahu membuat baik, segera kerjakanlah. Wahai orang yang mahu membuat jahat, tahanlah. Lantaran itu hendaklah anda tidak menarik diri pada bulan yang mulia ini kepada selain dari amalan-amalan akhirat semata dan jalan masuk ke dalam kerja-kerja dunia kecuali yang perlu saja. Kemudian jadikanlah semua urusan kerjamu pada bulan-bulan yang lain saja supaya anda mendapat kelapangan yang penuh pada bulan Ramadan. Ini untuk kerja ibadat saja. Ingat, jangan lupa pula dengan 10 hari yang terakhir dari bulan ini untuk anda jadikan masa khusus untuk menghadapkan diri kepada Allah sahaja, serta melazimkan ibadat padanya sepenuhnya. Sampai kalau boleh anda tidak keluar lagi daripada masjid pada 10 hari yang terakhir ini untuk beribadat, maka itulah yang paling baik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah ada menyentuh tentang pentingnya untuk kita memperbanyak di dalam beramal saleh. Amal saleh ini bekal yang membawa kebahagiaan bagi seorang yang beriman. Amal saleh yang akan menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka Allah akan menganugerahkan Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan memberikan balasan yang besar di akhirat nanti sebagai balasan ke atas perbuatan mereka. Dan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang bahagia di dunia, kehidupan yang baik di dunia, serta balasan yang besar di akhirat kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Setiap amal saleh itu dilakukan semakin banyak, maka semakin banyaklah pemberian. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan memperbanyak ibadah
kata Nabi, Allah pun akan memperbanyak pemberian. Semakin banyak seseorang beribadah, semakin banyak pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Olehada dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Sesungguhnya apa yang kamu tengok itu di akhirat nanti daripada balasan-balasan, ianya adalah hasil daripada amal perbuatan kamu yang aku catat, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Barang siapa yang mendapati daripada amal yang baik, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau di akhirat nanti balasan amalnya itu tidak baik, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, "Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, barang siapa yang beramal kebaikan maka untuk dirinya, untuk mendapatkan kebaikan, dan kalau dia berbuat maksiat juga untuk dirinya, akan menanggung perbuatan maksiat berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersemangat dalam beribadah. Walaupun beliau sudah dijamin syurga, walaupun beliau mendapat yang tertinggi sekali darjat di syurga, walaupun beliau orang yang pertama yang akan ketuk pintu syurga, namun demikian ibadahnya berterusan. Siti Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, kenapa engkau beribadah bersusah payah, sementara Allah sudah pun mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, tak ada lagi dosa. Maka beliau bersabda, afala akunu abdan syakura. Bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? yakni bersyukur kepada Allah dengan bentuk ibadah yang banyak. Itu pun bahagian daripada tanda syukur, yaitu memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bila tiba bulan Ramadan al-Mubarak, yang kita sekarang pun sudah berada di pertengahan atau menghampiri pertengahan bulan Syaban. Doa kita, rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah berikan sihat wal afiat kepada kita untuk kita sampai ke bulan Ramadan al-Mubarak insyaallah. Allahumma barik lana fi Sya'ban ballaghna Ramadan. Nah, lebih-lebih lagi bila berada di bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah meriwayatkan kana Rasulullah yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Baginda Rasulullah banyak beramal ibadah di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan beribadah lebih di 10 terakhir lebih daripada hari-hari yang lain termasuk dalam bulan Ramadan juga. Sehingga dalam bulan Ramadan pun juga baginda Rasulullah beribadah lebih daripada bulan-bulan biasa, di 10 terakhir lebih daripada hari-hari bulan Ramadan selain daripada 10 terakhir. Oleh sebab yang demikian kata Al-Haddad, bila kamu boleh di 10 terakhir bulan Ramadan i'tikaf di masjid, tak keluar 10 hari. Dalam masjid sahaja untuk menghabiskan masa-masa terbaik dalam 1 tahun, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Naam. Hadza berkenaan dengan pentingnya untuk memperbanyak beramal khususnya di bulan Ramadan, dan kata beliau Imam Al-Haddad mengatakan di bulan Ramadan ini peluang untuk beribadah cukup terbuka disebabkan oleh kerana gangguan-gangguan yang mengganggu kepada kita sudah banyak berkurang, yakni syaitan diikat, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, yakni sebagai sambutan
ke bulan Ramadan. Yang disambut di bulan Ramadan ya adalah orang-orang yang menghargai bulan Ramadan dengan ibadah. Adapun Ramadan itu sendiri masa yang berlalu, yang mengambil manfaat pada masa yang berlalu dan anugerah yang Allah letak dalam bulan Ramadan adalah manusia dan juga jin. Walihada diseru, ya baghil khairi halumma atau aqbil. Wahai yang mahukan kebaikan, mari kemari berbuat kebaikan. Sungguh terdedah terbuka pemberian daripada Allah. Wa ya baghil syarri qusir. Wahai orang yang dia berbuat keburukan dan maksiat, berhenti daripada perbuatan maksiat. Gerak. Jangan tinggalkan solat tarawih. Kemudian hendaklah anda lazimkan diri untuk bersolat tarawih pada setiap malam dari bulan Ramadan itu. Biasanya pada setengah-setengah tempat orang bersolat tarawih terlalu ringkas sekali, sehingga ada kalanya orang itu terpaksa meninggalkan setengah-setengah rukun solatnya, apatah lagi dengan sunat-sunatnya. Tetapi yang biasanya dilakukan oleh para salaf membagikan bacaan Al-Quran semua sekali dari awalnya hingga ke akhirnya pada solat ini. Mereka membaca setiap malam sebahagian daripadanya hingga menghatamkan Al-Quran itu pada malam-malam akhir bulan Ramadan. Jika boleh, ikutilah amalan mereka itu supaya kamu dapat dapat bahagian keuntungan diri dari amalan begini. Kalau tidak, maka jangan sampai tertinggal untuk menyempurnakan rukun-rukun solat padanya serta menjaganya agar dapat ditunaikan solat ini dengan baik. Ayo, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan, yakni salatul tarawih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadza salat tarawih bahagian daripada yang amat digalakkan, sunnah muakkadah bagi seseorang untuk melakukannya, yang hanya ada di bulan Ramadan sahaja. Dan di dalam salatul tarawih secara kurun demi kurun yang berlalu adalah 20 rakaat. Tapi pelik dan hairan masih lagi dibahaskan. 20 ke 11. 20 ke 11. Matahari itu terbit daripada dulu sampai sekarang daripada timur. Adakah masih dipertikai bila daripada barat? Dah jelas macam terbitnya matahari. Daripada kurun dulu sampai sekarang. Hatta di Masjidil Haram. Hatta di Masjidil Nabawi. Faham tu? Hadza bukan tradisi 20 itu. Sudah memang begitu ijma'nya, sudah memang begitu disepakati oleh para sahabat berkenaan dengan bilangan salat tarawih. Faham dong? Bila ingin melakukan kurang daripada itu, tak perlu dipertikai tentang jumlah tu sehingga menyebabkan orang lain jadi keliru. Hadza berkenaan dengan salatul tarawih. Digalakkan salatul tarawih dilakukan dua, yakni 2 rakaat, dan afdhalnya dilakukan secara berjamaah, Hadza berkenaan dengan salatul tarawih. Bila melakukan salat tarawih digalakkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, yakni membaca Al-Qur'an maksudnya satu dikhatamkan dalam salat tarawih mengikut kemampuannya satu malam nak baca berapa juzuk. Kalau satu hari 1 juzuk, satu malam 1 juzuk, maknanya akan khatam di hujung bulan. Kalau satu malam lebih daripada 1 juzuk,
Sebagaimana di beberapa tempat, ada yang khatam malam 27 Ramadan, ada yang khatam 25 Ramadan, ada yang khatam 23 Ramadan, ada yang khatam 21 Ramadan, ambil hari-hari ganjil. Ada pun yang juga mengambil peluang untuk khatam pada malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Nah, mengikut kemampuan masing-masing untuk mengkhatamkan Al-Quran di dalam salatul tarawih. Anjurannya seperti itu, supaya di bulan nuzulul Quran banyak juga kegiatan melibatkan Al-Quranul Karim yang kita lakukan. Hada berkenaan dengan bila tidak mampu untuk membaca satu juzuk Al-Quran dalam salatul tarawih, baik bila bertadarus Al-Quranul Karim, baik untuk mengkhatamkan Quran juga dengan secara bertadarus. Di sini perlu diperhatikan antara membaca Al-Quran dengan tadarus dengan membaca Al-Quran tidak bertadarus. Yani kita baca sorang-sorang. Ini kita baca sendiri. Dengan kita bertadarus, maknanya kita dengan orang lain. Hatta 2 orang. Tujuannya kita baca, yang lain dengar. Yang lain baca, kita dengar. Itu tadarus. Di bulan Ramadan digalakkan bertadarus. Selain daripada kita membaca Quran secara bersendirian, bacalah Al-Quran secara bertadarus. Disebabkan oleh kerana baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan bertadarus dengan Jibril. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Baginda adalah orang yang pemurah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Beliau sangat pemurah lagi di bulan Ramadan. Hina ketika dijumpai oleh Jibril fayudarisuhul Quran. Dan bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Yani Jibril datang kepada Nabi dan bertadarus. Jibril baca, Nabi dengar. Itu namanya bertadarus. Alangkah baiknya kalau kita juga ada tadarus, kalau tidak di surau, di masjid, tidak di masjid, di rumah kita bertadarus. Supaya mendapatkan fadilatul tadarus di bulan Ramadan. Bila ingin mengharapkan khatam Al-Quran di bulan Ramadan, baik di dalam salat tarawih atau secara bertadarus. Dan juga digalakkan atau diminta dalam salat tarawih untuk tidak tergesa-gesa, jaga tumakninah dalam salat, jangan terlalu laju dalam bacaan, tidak terlalu laju juga dalam gerakan rukun-rukun salat, sehingga tidak melakukan salat cepat sangat, macam ada salat tarawih 7 menit, salat tarawih 20 rakaat dalam 7 menit. Nak kata exercise, bukan exercise. Nak kata salat pun tak ada kena-mengena langsung dengan salat. Allahu a'lam madhab mana dia pakai itu. Semuanya kembali kepada ilmu. Naam. Olehada fil hadis dinyatakan berapa ramai orang salat tak dapat apa-apa fadilah daripada salatnya kecuali letih sahaja. Dan sebagian orang kalau salatul tarawih kadang-kadang yang menjadi alat atau sebab adalah salat sebelah sini lagi laju daripada sebelah sana. Kelajuan jadi ukuran. Fokus dalam salat al-khusyu'. Khususnya kalau di madrasah-madrasah, maka hendaklah dia menjadikan Al-Quran sebagai panduan di dalam salatul tarawih. Nah, gerak. Jangan sampai ketinggalan malam Lailatul Qadar. Kemudian, letakkan kesungguhan dirimu untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang mana ianya lebih baik dari 1000 bulan. Iaitu suatu malam yang diberkati yang padanya diputuskan setiap perkara yang penting. Maka barang siapa dikasyafkan, iaitu didedahkan baginya oleh Allah Ta'ala, nescaya dia akan melihat cahaya yang terang benderang pada malam Lailatul Qadar itu.
yang pintu-pintu langitnya terbuka, sedang para malaikat naik dan turun dari langit. Barangkali dia juga dapat melihat semua maujudat, yakni dari ciptaan Tuhan sedang bersujud kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikannya. Jumhur ulama menjangkakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan pada hari ganjilnya. Lebih diharapkan pernah setengah orang-orang arifin billah tersingkap baginya malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam 17 Ramadan. Dan pendapat ini dipegang kuat oleh Al-Hasan Al-Bishri. Ada setengah ulama yang lain mengatakan bahawa dia berlaku pada malam pertama dari bulan Ramadan. Pendapat yang lain yang diketengahkan oleh sekumpulan ulama yang terkemuka bahawa Lailatul Qadar itu tidak tertentu pada suatu malam, melainkan berpindah-pindah pada malam-malam Ramadan setiap tahun. Mereka menambah lagi bahawa rahsianya ialah supaya orang mukmin pada setiap malam bulan Ramadan berusaha menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan berbuat ketaatan dengan sepenuh hati dengan harapan dapat menemui malam yang sengaja dikaburkan harinya. Wallahu alam. Nah, ada setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada mereka yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar akan diberikan kepada mereka bersungguh-sungguh. Bukan kepada mereka yang malas. Bukan kepada mereka yang tidur. Bukan kepada mereka yang tak peduli berada bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, tak ada beza bagi dia. Yang seperti ini, maka khawatir dia rugi untuk tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar karena tidak mahu menghargai malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan al-Mubarak itu. Oleh sebab yang demikian, taharrau Lailatul Qadri, kata baginda Rasulullah, segera cari malam Lailatul Qadar. Yani Nabi suruh kita mencari malam Lailatul Qadar. Macam mana mencarinya? Adakah malam-malam kita tengok langit, tengok ke malaikat turun ke, atau macam mana? Taharrau, mencari malam Lailatul Qadar bermakna pada malam-malam tertentu yang berkemungkinan besar pada malam itu berlaku malam Lailatul Qadar. Di situ adalah peluang kita untuk memperbanyak ibadah lebih daripada kebiasaannya. Kalau biasanya 1 juzuk, tambah 2 juzuk. Kalau zikirnya 100, tambah menjadi 1000. Macam tu. Yani berbanyak. Kalau sedekahnya jumlah tertentu, lagi banyak sedekahnya. yakni memperbanyak amal ibadahnya pada malam-malam yang dijangkakan malam itu malam Lailatul Qadar, yaitu dikatakan malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun Al-Imam Al-Haddad ada menukilkan di sini, Al-Imam Hasan Al-Basri melihat kalau malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Sebabnya adalah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam nuzulul Quran adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yakni berlakunya turunnya Quran adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang ada barakah, yang penuh dengan barakah, itu malam Lailatul Qadar. Jadi di sini nuzulul Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Sementara hari nuzulul Quran kita raikan bila? Malam 17 Ramadan.
Oleh sebab itu adanya keserasian antara peristiwa nuzulul Quran malam 17 Ramadan dengan malam Lailatul Qadar yang juga malam itu malam nuzulul Quran. Daripada mana kita tahu malam nuzulul Quran itu 17 Ramadan? Daripada peristiwa peperangan Badar yang disebutkan di dalam sejarah kalau peperangan Badar itu berlaku pada 17 Ramadan. Ketika Al-Quran turun menceritakan ketika Al-Quran turun menceritakan peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. yakni hari turunnya Al-Quran, hari berlakunya pertempuran antara dua kelompok, yaitu kelompok kaum muslimin dengan kaum musyrikin dalam peperangan Badar. Di sini diceritakan berlakunya peperangan Badar sama dengan hari berlakunya turunnya Al-Quran. Dan demikian, turunnya Al-Quran itu sama hari dengan peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Dengan begitu nuzulul Quran pun juga berlaku pada malam 17 Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam pertama bulan Ramadan. Dikatakan malam itu Lailatul Nadharah. Malam Allah memandang kepada hambanya. Karena apa? Karena itu malam permulaan kepada malam-malam yang lain yang penuh dengan keberkatan. Permulaannya itu yang istimewa. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan malam Lailatul Qadar ini ada di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar ini malam tetap, yaitu malam 27 Ramadan saja. Dan pendapat yang terakhir mengatakan kalau malam Lailatul Qadar adalah berpindah-pindah daripada satu malam ke malam yang lain. Walaupun kebiasaannya di 10 terakhir bulan Ramadan dan bertepatan pada malam-malam yang ganjil. Dan kalau seorang sepanjang bulan Ramadan dia hidupkan malam Ramadan, maka dia termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar hatta tak nampak apa-apa tanda. Tapi confirm dia dapat. Apa sebab? Setiap malam dihidupkan, confirm dia dapat malam Lailatul Qadar. Hatta tak nampak tanda apa-apa. Hatta dia tak tahu. Rasa-rasanya kan malam Lailatul Qadar ni, ada rasa-rasanya ni. Yang penting kita fullkan malam Ramadan dengan ibadah, yakin 100% dapat malam Lailatul Qadar. Tapi adakah malam Lailatul Qadar itu tak boleh dilihat? Malam Lailatul Qadar boleh dilihat, tapi tak semua orang boleh melihat. Kata baginda Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, "Wahai Rasulullah, apa yang patut saya buat kalau saya melihat malam Lailatul Qadar?" Apa patut saya buat kalau nampak malam Lailatul Qadar? Berarti malam Lailatul Qadar boleh dinampak, boleh dilihat, boleh dirasa, tapi tak semua orang boleh nampak, boleh melihat, boleh rasa. Yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya boleh tahu bila malam Lailatul Qadar. Saat malam Lailatul Qadar itu terjadi, bukan sebelum terjadi. Karena malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila berlaku. Tapi bila berlaku, sebahagian mereka para arifin akan tahu, akan rasa. Oleh sebab itu Siti Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa patut saya buat kalau saya nampak malam Lailatul Qadar?" Nabi bersabda, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau kamu nampak malam Lailatul Qadar, bacalah doa, "Ya Allah, Engkau Maha memberi maaf, suka kepada sifat maaf, maafkanlah daku."
Faham dam? Hadza berkenaan dengan berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Qara. Menyegerakan berbuka puasa. Wahai saudaraku, hendaklah anda biasakan diri untuk menyegerakan berbuka puasa. Apabila sudah yakin masa terbenamnya matahari dan melewatkan makan sahur selama dia tidak bimbang termasuk pada waktu isyak, dan sediakan makanan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan beberapa biji kurma atau segelas air minum saja. Kerana siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Tiada kurang walau sedikit pun. Kemudian berusahalah supaya anda tiada berbuka puasa atau menyediakan makanan tiada berbuka puasa atau menyediakan makanan untuk berbuka puasa kecuali dari makanan yang halal saja. Kemudian hendaklah anda menyedikitkan makanan ketika berbuka dan mencukupi dengan memakan apa yang ada saja dari yang halal tanpa memilih yang sedap ditekak saja. Kerana maksud dari puasa ialah mematahkan syahwat nafsu dan kemewahan, manakala mencari makanan yang sedap-sedap tidak akan dapat mematahkan syahwat nafsu. Malah dia akan menguatkannya lagi dan mendorong kemahuannya. Hadza berkenaan dengan adab-adab di dalam berpuasa dan adab-adab ketika bersahur, adab-adab ketika berbuka puasa. Di antaranya adab dalam berbuka puasa adalah yakin kalau matahari terbenam. Barulah kita akan memulakan dengan berpuasa, dan berbuka puasa dimulai dengan membaca doa dan berbuka dengan korma terlebih dahulu, atau dengan rutab kalau tidak ada dengan korma, kalau tidak ada maka dengan manisan-manisan yang lain. Kalau tidak ada maka hendaklah dengan air putih. Hadza anjuran untuk kita berbuka puasa dengan korma dan berdoa kepada Allah. Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya azim ya azim ya azim, la ilaha illa al-azim, ighfir dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al-azim. Pada saat berbuka puasa adalah waktu mustajab bagi orang yang berbuka puasa, bagi orang berpuasa. Oleh sebab yang demikian, berdoa saat berbuka, pada saat itu doa kita mustajab. Lis-sha'im farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, gembira dengan melihat ganjaran puasa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam berbuka puasa kita digalakkan untuk berbuka dengan korma, dan jumlahnya pun ambil yang ganjil 3, 5, dan digalakkan juga berbuka puasa, digalakkan juga memberi makan kepada orang lain untuk berbuka puasa, untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Maka kita juga digalakkan memberikan iftar kepada orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, baginya pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangkan pahalanya. Faham dong? Hatta kita memberikan iftar 1 korma. Anjuran untuk memberi makan atau memberikan iftar kepada orang lain. Nah, juga digalakkan kita untuk bersahur di akhir waktu dan bukan pada waktu yang diragui. Waktu yang diragui maksudnya fisyak, adakah fajar dah terbit atau tidak. Kalau ragu-ragu seperti itu, maka tinggalkanlah daripada bersahur karena khawatir masa itu fajar sudah terbit. Namun digalakkan bersahur lebih kurang
ketika ditanya bahwasanya baginda Rasulullah bersahur, dan selepas bersahur kemudian baginda pergi ke masjid untuk sholat. Berapa jarak antara Nabi selesai bersahur dan Nabi mengimamkan sholat subuh? Katanya dalam bacaan 50 ayat. Bacaan 50 ayat itu dalam masa yang sederhana, lebih kurang kalau ikut yang ditetapkan itu lebih kurang dalam 10 menit. Imsak, menunggu fajar terbit, maka kita berhati-hati dan menahan diri daripada hal-hal yang boleh membatalkan puasa. Faham dong? Dan digalakkan juga dalam adab berbuka puasa serta bersahur juga baginda bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barakah. Naam. Dan digalakkan dalam berbuka puasa atau bersahur dengan makanan yang halal. Dan ketika makan pun tidak banyak makan dan tidak memilih-milih dalam makanan. Tak nak berbuka kalau makanannya bukan nasi biryani. Apa ni nasi lemak buka puasa ni? Apa buka puasa roti canai ini? Faham tak? Yani, kalau kita terlalu berkehendak bermewah-mewah dalam berbuka puasa, tak sampai kepada matlamat daripada berpuasa itu sendiri untuk menahan diri daripada syahwat dan hawa nafsu, termasuk syahwat dan hawa nafsu pada selera dalam makan. Kita kena kontrol. Walaupun makanannya tak sesuai dengan kita punya selera, dalam hal ini kita diajar mengawal kepada hawa nafsu itu sendiri. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نظيف من الرجس والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي هشفها المهان وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في هزان واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وصل بقلب هادر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن
وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واسله الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Ahsan. Kita akan akhiri majlis rawha dengan doa syifa, khususnya kepada guru-guru madrasah Ar-Razi, Syekh Abdul Khaliq As-Suwadi, Ustaz Daniel Mazlan, dan juga kepada Ustaz Fuad Madrasah Tazkiyah, dan kepada seluruh pelajar baik di Ar-Razi, pelajar Tazkiyah, dan seluruh pelajar di mana saja mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan afiat kepada mereka, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada segala penyakit, daripada segala wabak, daripada segala yang membahayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka al-afiyah was-sihhat tammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Nasallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfana wa iyyahum. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfana wa iyyahum. Nasallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfana wa iyyahum. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfana wa iyyahum. Nasallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfana wa iyyahum. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم. اللهم رب الناس أذهب عنا وعنهم الباس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم أمور على شأن ضربة في الدنيا والآخرة. أن الله يبلغنا في شعبان، يبلغنا رمضان، ويعيننا على صيام القيام تلاوة القرآن، واحفظ بالله ثام يا عزيز يا علام يا أرحم الراحمين. على هذه النية وكل صالح شمال آخر الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، قرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولنا فعل الكرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخلى أتقياء علما، ونفع كل شهر. ربنا وصلح لنا كل شؤون، وأقرب الرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون. رسل المنون وفرشتر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله دوش المصطفى من الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفا، وصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، وجلنا ممن يشاء في رضاك، ولا تولنا وليا سواك من خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته تقبل الله منكم